Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Perikatan Nasional berjaya urus COVID-19 ikut celah mana? Semasa berkempen untuk pilihan raya negeri Johor, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata antara kejayaan luar biasa Perikatan Nasional adalah mendapat pengiktirafan dunia sebagai sebuah kerajaan terbaik dalam menjalankan usaha pemulihan COVID-19. Lihatlah rekod Perikatan Nasional dalam tempoh begitu singkat. Negara hadapi krisis kesihatan, krisis ekonomi, namun kepimpinan Tan Sri Mahyadin Yassin dan PN berjaya membawa negara keluar daripada krisis ini. Malah diiktiraf masyarakat dunia yang mana indeks pemulihan COVID-19 Nikkei meletakkan Malaysia di tangga ke-13 berbanding 115 pada tahun sebelumnya. Ini adalah rekod yang tidak boleh dipadamkan. Data tidak menipu katanya. Baguslah jika Malaysia berada di tangga ke-13, tetapi data tersebut adalah untuk Disember 2021. Justru untuk mengatakan ia hasil kebijaksanaan Mahyadin Yassin adalah sesuatu yang boleh dipertikaikan. Memandangkan tempoh Mahyadin menjadi Perdana Menteri Malaysia berakhir pada Ogos 2021. Ini bukan pertama kali Azmin Ali mengungkapkan kalimah yang sedemikian dan mendabik dada tentang kejayaan Perikatan Nasional menangani pandemik COVID-19. Sebelum tercetusnya gelombang ketiga, beliau telah berkata, nasib baik Pakatan Harapan tidak memerintah kalau tidak akan bertambah kematian bukan disebabkan oleh COVID tetapi oleh Pakatan Harapan, kata bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli dalam satu kenyataan. Menurut Zulkifli, tidak berapa lama selepas Azmin berucap demikian, telah tercetus gelombang ketiga yang merupakan malapetaka paling buruk di dalam sejarah kesihatan awam negara ini. Punca utama berlakunya gelombang ketiga ini ialah pilihan raya negeri Sabah PRN 2020 yang merupakan peristiwa super spreader yang menularkan coronavirus kepada seluruh negeri Sabah dan semenanjung Malaysia. Ahli-ahli politik dan rombongan penyokong mereka adalah anasir super spreader yang telah membawa virus secara besar-besaran dan mengakibatkan gelombang maut COVID-19, katanya. Bila menjelaskan Malaysia telah mencatatkan kes per kapita yang mengatasi India yang paling tinggi ketika itu dan kes kematian per kapita rakyat Malaysia merupakan di antara yang tertinggi di dunia dan yang tertinggi di Asia. Bukan hanya Perikatan Nasional bertanggungjawab mencetuskan gelombang ketiga, tetapi mereka gagal untuk mengurusnya dengan cekap, cepat dan berkesan. PKP 3.0 dan ordinan darurat yang dipaksakan ke atas rakyat jelata pada Januari 2021 tidak berjaya melunturkan lengkung pandemik, malahan menambah kesengsaraan rakyat yang memporak-peranda sosioekonomi negara, tegas Ketua Task Force COVID-19 Selangor itu. Sebaliknya, kes COVID-19, kata Zulkifli, terus melonjak, kemasukan ke hospital bertambah, kematian meningkat dan ramai yang mati sebelum dibawa ke hospital. Gelombang ketiga ini telah menyebabkan suatu krisis kepada perkhidmatan kesihatan negara yang tidak berjaya menampung kes kemasukan hospital dan kematian COVID-19 yang meningkat secara mendadak, ujarnya. Menurut beliau, hanya apabila politik pandemik diketepikan dan pakar kesihatan negara di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan di luar KKM seperti di dalam bidang Academic Expert Advisor Group, doktor swasta, kor kesihatan tentera dan NGO digembelingkan secara inklusif di dalam Greater Klang Valley Task Force GKVTF, pandemik ini berjaya diurus dengan efektif dan perkhidmatan kesihatan dapat dikembalikan kepada sedia kala sehingga kini. Kata Zulkifli, Perikatan Nasional juga banyak mencemari pengurusan pandemik dengan unsur-unsur politik yang menghindari kaedah sains untuk mengatasi ancaman coronavirus. Jelas bahawa fake wabak, prinsip dan pengurusan wabak Perikatan Nasional
agak ketinggalan zaman, tidak kontemporari dan kurang idea yang bernas untuk menangani virus COVID-19 yang amat berbahaya yang tidak seperti virus-virus yang terdahulu. Parti Perikatan Nasional menunggang pandemik ini untuk menyekat proses demokrasi, melaksanakan ordinan darurat, menangguh persidangan parlimen dan memberi kezaliman kuasa kepada Perdana Menteri Perikatan Nasional yang bakal menyebabkan negara kita menuju ke arah suatu autokrasi dan hancurnya demokrasi bidasnya. Beliau juga mengungkit bahawa hakikatnya sejarah politik negara merakamkan bahawa Perikatan Nasional yang memulakan pertukaran kerajaan melalui langkah pengkhianatan dengan langkah syaratan tanpa menghiraukan pandemik COVID-19 mula menular dan mengganas di negara ini. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kuala Selangor itu juga mengingatkan bahawa lonjakan kes akibat daripada varian Omicron harus ditangani dengan bijak dan cermat supaya tidak bertambah parah dan menjejaskan sistem perkhidmatan kesihatan negara dan juga moral pekerja kesihatan yang bertarung 2 tahun berturut-turut dan memelihara ekonomi negara yang baru menghampiri pemulihan. Retorik Azmin harus lebih bertanggungjawab dan memberi kerjasama kepada National Task Force yang telah diaktifkan semula di dalam suatu kolaborasi yang inklusif yang menyelaraskan semua agensi dan sektor kerajaan di dalam suatu rangka strategi untuk mengatasi gelombang Omicron yang mengancam kini. Tambahnya, inilah akibatnya apabila dana digunakan untuk modal kempen pilihan raya walaupun tidak relevan dengan hakikat prestasi kepimpinan politik yang ingin dijulang.